Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Mari kita teruskan sesi ini dengan tema 5, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, Unit 13, Kekalkan Warisan Kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada sesi ini ialah kemahiran membaca dengan di SKP-nya 2.3.1, iaitu membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra, iaitu pantun. Tajuk teks atau petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Indahnya Pantun. Teks tersebut terdapat pada halaman 4 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra, iaitu pantun. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat: pertama, membaca 2 rangkap pantun dengan nada dan intonasi yang betul. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat mengenal pasti 4 daripada 6 maksud pantun dengan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan pantun? Pantun adalah sejenis puisi lama masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Sesebuah pantun wujud dengan tujuan untuk menyampaikan mesej tentang sesuatu perkara. Ciri-ciri pantun. Sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pembayang dan satu lagi bahagian maksud. Bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan baris 2 adalah pembayang, manakala baris 3 dan 4 adalah maksud pantun. Dalam satu baris pantun biasanya terdiri daripada 4 atau 5 patah perkataan atau 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir atau suku kata terakhir bagi baris pertama menyamai rima atau suku kata terakhir baris ketiga. Rima akhir atau suku kata terakhir bagi baris kedua pula menyamai rima akhir atau suku kata terakhir baris keempat. Cara-cara membaca pantun. Pertama, baca dahulu setiap baris pantun dan kenal pasti sebutannya. Kedua, setiap baris pantun mesti dibaca dengan jeda, iaitu berhenti sekejap. Jeda biasanya terletak di antara perkataan yang kedua dan ketiga. Ketiga, intonasi bagi baris pertama dan ketiga mesti dibaca dengan nada yang sama. Keempat, intonasi bagi baris kedua mesti dibaca sama dengan intonasi baris ketiga. Dan yang terakhir, pantun hendaklah dibaca dengan nada bersahaja dan santai. Mari kita teruskan sesi hari ini dengan melihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu pada halaman 4. Dalam halaman ini, kita akan melakukan aktiviti membaca
Dan kita juga akan melakukan aktiviti mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun. Mari kita baca teks indahnya pantun ini bersama-sama. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat Sekolah Kebangsaan Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Jadi dalam petikan ini dinyatakan Hanif dan juga Nabila telah menggunakan pantun 4 kerat sebagai pembuka majlis. Kedua-dua murid ini telah dilantik sebagai pengacara majlis bagi pertandingan berbalas pantun peringkat Sekolah Kebangsaan Gemilang. Sebagaimana yang telah cikgu terangkan di awal sesi tadi, pantun 4 kerat mengandungi 4 baris. Setiap baris bagi pantun 4 kerat mengandungi sekurang-kurangnya 4 atau 5 patah perkataan ataupun 8 hingga 12 suku kata. Jadi kamu boleh bilang berapa patah perkataan dan suku kata bagi pantun Hanif dan juga pantun Nabila ini. Dan untuk sebagai tambahan, cikgu juga ada menerangkan bahawa barisan pertama dan barisan kedua bagi setiap pantun 4 kerat merupakan pembayang bagi maksud pantun. Dan maksud pantun itu sebenarnya terdapat pada baris ketiga ataupun baris keempat. Ya, biasanya terdapat dalam baris ketiga dan baris keempat maksud pantun ataupun mesej yang hendak disampaikan. Hal yang sama juga berlaku dalam pantun yang digunakan atau diungkapkan oleh Nabila, ya, di mana barisan yang pertama dan baris yang kedua merupakan pembayang, manakala maksudnya telah ditulis dengan dakwat yang berwarna hitam pekat, iaitu pada baris yang ketiga dan baris yang keempat merupakan maksud pantun atau mesej pantun tersebut yang hendak disampaikan. Bila kita hendak membaca pantun, cikgu juga ada terangkan dalam bahagian pengenalan tadi, kamu haruslah membacanya dengan nada santai ataupun dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa, ya. Tapi bila kamu nak baca pantun, kamu perlu kenal pasti sebutannya terlebih dahulu agar kamu dapat membaca pantun tersebut dengan baik. Jangan lupa sebelum kamu membaca pantun, pantun tersebut haruslah kamu baca dengan berjeda. Berjeda bermaksud kamu perlu berhenti seketika di antara perkataan yang kedua dan perkataan yang ketiga dalam setiap baris pantun tersebut agar pantun kamu bacaannya menjadi menarik dan mengikut nada dan intonasi yang betul. Mari kita lanjutkan dengan membaca pantun ini bersama-sama. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Jadi, di manakah terletak maksud dalam pantun ini? Cikgu telah nyatakan tadi bahawa dalam pantun Hanif ini, barisan yang ketiga dan baris keempat merupakan maksud pantun yang hendak disampaikan. Jadi, pantun ini membawa pengertian pantun merupakan budaya peninggalan nenek dan moyang, iaitu pusaka warisan nenek dan moyang. Mari kita teruskan dengan membaca pantun yang dilafazkan oleh Nabila pula.
Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Sebagaimana pantun Harif, barisan ketiga dan barisan keempat pantun yang diungkapkan oleh Nabila juga merupakan mesej atau maksud yang hendak disampaikan, iaitu bahasa pantun indah dan santun. Sebab apa? Sebab bahasa yang bersopan santun merupakan budaya bagi masyarakat Melayu. Mari kita teruskan dengan membaca pantun bagi rangkap yang ketiga dan keempat. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah dilupa. Jadi di manakah kamu perlu mencari maksud pantun tersebut? Maksud pantun telah cikgu nyatakan sebelum ini hanya terdapat pada baris yang ketiga dan keempat sahaja. Jadi untuk barisan pertama dan barisan kedua tak perlu kamu tengok kerana maksud dan mesej pantun tidak terdapat di situ. Jadi apakah maksud pantun ini? Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah dilupa, membawa maksud dan pengertian pantun mempunyai jati diri yang tinggi. Ya. Dan untuk rangkap yang keempat pula, dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Maksud bagi pantun ini terdapat pada rangkap atau pada baris yang ketiga dan keempat, dan baris ini membawa pengertian atau dengan lain perkataan, walaupun sudah lama tradisi pantun ini tetap terpelihara. Baik, mari kita teruskan sesi ini dengan melihat pada buku aktiviti jilid 2 kamu. Kamu boleh buka pada halaman 3 buku aktiviti kamu. Jadi ini merupakan tugasan kamu yang perlu kamu selesaikan. Cikgu harap kamu boleh melengkapkan tugasan ini dengan mencari maksud pantun tersebut dan lengkapkanlah ruangan-ruangan yang kosong ini seperti biasa. Jangan lupa untuk tugasan kali ini sebenarnya tugasan yang pertama pada halaman 3 buku aktiviti kamu, tolong baca 2 rangkap pantun tersebut. Kamu boleh pilih mana-mana rangkap yang kamu suka, rakamkan dan hantar ke Padlet atau GC. Itu tugasan yang pertama. Bagi tugasan yang kedua, kamu perlu melengkapkan tempat kosong bagi halaman 3 dan lengkap serta hantarlah ke Padlet atau GC cikgu. Seperti biasalah ya. Baik, cikgu rasa setakat itu dulu untuk slot kali ini sehingga kita bertemu lagi di siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.